Baiklah, tadi kita berbincang berkenaan dengan bajet pelancongan. Mungkin bagi sesetengah orang untuk membeli cenderahati ataupun oleh-oleh ini bukan menjadi pilihan kerana mungkin akan mengeluarkan bajet. Tapi mungkin ada untuk sesetengah orang yang ingin membawa oleh-oleh untuk menziarahi keluarga di mana-mana luar negara. Pilihan untuk menghasilkan cenderahati ataupun buah tangan sendiri ini boleh dilakukan. Contohnya seperti ini. Itik Mandarin, seni tampal selit. Jadi kita bersama dengan pemiliknya iaitu Encik Rafli yang akan berkongsi berkenaan dengan seni tampal selit ini. Mungkin boleh kongsikan. Selamat datang. Okay, selamat pagi. Yes, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Dik. Kita memang adalah pengusaha seni tampal selit dan saya tak boleh ambil kredit saya sendiri. Saya dengan isteri saya, Latifah Hamzah, telah menjalankan perniagaan ini selama lebih kurang 2 tahun setengah dan kita pernah membuat research tentang seni tampal selit di sini lebih kurang 2 tahun dulu, maknanya campur tolak dalam 4 tahun setengah lah sehingga saat ini. Jadi seni tampal selit ni seni tampal selit yang baru diperkenalkan di Malaysia, baru lebih kurang 2 tahun di dalam Hari Kraft Kebangsaan pada 2016 tahun lepas, dan tahun ni adalah tahun kedua yang mana baru habis 6 bulan Mac baru ni. Baik, kita nak berkongsi. Ini sangat menarik sebab tadi sewaktu persiapan sedang dilakukan, sangat tertarik dengan kesemua cenderahati seni tampal selit yang dilakukan ini. Kita nak tahu sebab ini terlalu baharu di Malaysia juga. Tidak ramai yang tahu. Kita nak tahu cara pembuatannya sendiri, Encik Rafli. Mungkin kita boleh ke sini untuk berkongsi berkenaan dengan mungkin item-item yang diperlukan untuk menghasilkan tampal selit ni. Okey, alat-alat yang perlu yang asasnya maknanya satu, kita perlukan satu jarum, kita orang panggil ni jarum ajaib lah, sebab dia khusus untuk seni tampal selit ni saja. Yang kedua ialah pisau, iaitu pisau craft yang boleh didapati di mana-mana kedai craft sebenarnya pisau ni, dan kita perlu yang sejenis begini yang runcing hujungnya supaya dapat membuat potongan yang baik. Dan ketiga ialah gunting, maknanya alat asasnya cuma 3 dan selain lainnya ialah bahan mentah lah macam orang masak. Jadi kita perlu kain, perlu kain dan macam-macam jenis kain yang ada pasaran, dan kita selalu menggunakan kain batik dan kain batik tempatan. Kita tak pakailah ke batik-batik luar. Dan selain pada tu ialah dia panggil foam board foam board ni adalah asas yang mana semua hasil-hasilnya mesti dilekatkan dan masukkan ke dalam foam board ini. Sebab itulah namanya pun seni tampal dan selit, yang mana ia tidak perlu menjahit. Kerja kain tapi tak menjahit. Payah juga nak cari kerja kain tak menjahit ni. Jadi saya rasa isteri saya bolehlah menunjukkan caranya. Silakan, mungkin kita boleh tunjukkan. Baik. Ini template-nya ni boleh didapati di Queen Craft sendiri. Ya, betul. Kita menyediakan berbagai-bagai template dan kita juga buat custom order. Maknanya ada orang ada gambar dia sendiri, maknanya kita boleh buatkan gambar-gambar yang mereka pilih. Baik. Silakan. Okey. Step yang pertama yang kita perlu buat ialah actually kita perlu memotong board ni mengikut bentuk yang kita perlu. Okey. Saya nak buat yang ni. Baik. Saya akan potong. Okey. Dan kita akan keluarkan stiker ni, dan ini jangan buang. Ini akan dijadikan template untuk memotong kain. Oh, okey. Okey. So kita akan pilih kain yang kita nak. Corak yang kena untuk ni. Corak yang sesuai. Di sinilah datangnya kreativiti dan kesenian itu. Maksudnya bukanlah kita main potong kain tampal, potong kain tampal. Kalau main potong pun tidak akan jadi sesuatu yang menjadi seni yang cukup menarik seperti ini. Dan uniknya seni ni, apa yang kita tampal, hasil dia akan jadi kucing jugalah. Sebab outline dia tu adalah kucing. Cuma di dalam tu ada rojak ke ataupun ada kesenian bunga-bunga. Kalau kita lihat ini kain yang dipilih, corak yang dipilih itu ada seperti mata, bulu-bulu, misai-misai kucing, supaya benar-benar dapat menunjukkan ini adalah kucing. Okey, bila kita potong kain tu kita perlu memotong lebih sebesar sikit daripada template supaya kita boleh selitkan dia. Okey. Kemudian kita tampalkan dia ke atas board dan selitkan dia. Just macam tu je.
Inilah selitnya. Inilah selitnya. Kita tampal dan kita selit. Itulah asas seni ini. Okey. Okey. Semua orang saya rasa senang nak buat benda ni. Cuma terpulang kepada dia sendiri macam mana you coordinate color dan jenis kain yang you pakai. Itu saja. Supaya dia benar-benar dapat, macam yang saya katakan tadi, dapat benar-benar menggambarkan ini adalah bentuk kucing, itu adalah bentuk gajah. Baik, ini mungkin masa yang diambil boleh dilakukan untuk amatur seperti saya boleh lakukan. Tapi yang cukup menarik sekali, kita nak pergi ke sebelah sana. Macam tadi Encik cakap bahawa mana-mana pelanggan boleh menghantarkan gambar dan juga kita boleh hasilkan mengikut cita rasa ataupun gambar-gambar yang mereka lakukan. Yang di sebelah sana ini adalah yang paling menarik sekali. Ini adalah gambar? Okey, ini adalah gambar Bosted Cruise Center kita yang gambar sebenarnya daripada hasil yang ini. Ini adalah custom order daripada Bosted Cruise Center sendiri, dan Bosted Cruise Center pun menyediakan kemudahan kepada pengusaha-pengusaha craft sebenarnya. Jadi kami pun ada galeri di Bosted Cruise Center itu, dan mereka menggunakan pendekatan CSR, memberi dan menaikkan lagi pengusaha-pengusaha, memberi peluang lah pada pengusaha craft supaya dapat memasarkan produk-produk kita di sana. Jadi itu adalah custom order daripada mereka. Maknanya mereka kita sediakan produk ini untuk mereka dijadikan VIP gift kepada pendatang pelawat asing. Dan macam produk-produk kita seperti busana-busana kebangsaan kita ni memang adalah produk yang laris dari segi permintaan luar negara, pelancong asing, dan daripada pembeli-pembeli tempatan juga untuk menghiasi rumah mereka dan juga untuk diberi kepada cenderahati sebagai VIP gift. Kalau contoh untuk yang gambar Bosted Pengkalan di Port Kelang ini, berapa tempoh lama yang digunakan, yang diambil untuk menghasilkan seni itu? Jadi dia yang saiz begini agak rumit sebab kita kena mencari material kain yang sesuai dengan gambar asalnya, jadi dan membuatnya sendiri pun makan masa dalam sebulan setengah untuk menyiapkan satu gambar yang sebegitu. Baik, kalau yang ini pula mungkin Puan Latifah sendiri boleh ceritakan, sebab saya difahamkan ini menggunakan kain yang berbeza. Okey. Kain ni sebenarnya saya beli di Hari Craft tahun lepas 2016 kepada pengusaha batik di Hari Craft. Ini ialah tie-dye selendang. Saya gunakan tie-dye ni untuk membuat ikan koi ni. Ni ada 9 ekor, memang feng shui untuk orang-orang Cina kan. So kain actually dua jenis kain. Ini ialah sejenis material, dan yang satu lagi ni pun ialah tie-dye juga. Ini daripada kaftan. So kaftan orang tak jual by meter. Jadi saya beli kaftan tu, saya gunting untuk menjadikannya. Ini pula berapa lama masa yang diambil untuk menghasilkan seni? Untuk saya buat ni dalam masa 2 hari. 2 hari. Untuk kita menghasilkan sesatu seni tampalan ini, jenis kain itu perlu disesuaikan mengikut gambar apa yang kita nak hasilkan. Ya, betul. Dan warna yang penting, seperti gambar-gambar itik begini. Jadi dia ada kombinasi kain, kombinasinya maknanya kain batik, kita dapat tekstur-tekstur untuk membuat sayapnya, dan kita guna kain-kain sintetik lain, dan macam ini macam bulu fake fur, macam bulu itik betul. Jadi kita mencari kain-kain yang sesuai, dan kita kena guna imajinasi kita sendirilah untuk membayangkan itik sebegini, bentuk-bentuk tone color. Jadi kita pelbagai, dan kita macam ibarat memanipulasikan kain. Kalau gambar-gambar yang dilihat di sini, kalau macam gambar ni sini, kalau tengok dari jauh dia macam watercolor painting. Betul. Tapi apabila tengok dari dekat, sebenarnya ialah hasil daripada seni tanpa selit. Dia satu yang agak luar biasa lah apabila hasil yang kita dapat daripada kain itu sendiri. Baik, kita nak saksikan ini antara lagi seni-seni tampalan kad yang sudah dihasilkan. Ini adalah bentuk burung hantu. Kita ada yang membeli produk-produk. Ini ada orang-orang yang membeli. Baik, Cik, sekarang ini macam kita tahu tidak ramai lagi rakyat Malaysia yang terlibat ataupun menceburkan diri dalam penghasilan seni seperti ini. Bagaimana penerimaan ataupun permintaan daripada masyarakat
Alhamdulillah setakat ini dua kategori pembeli produk-produk kita ialah pelancong dan pembeli tempatan. Jadi dua-dua ni sama. Kita tak katakan pelancong saja beli produk kita, tapi peminat-peminat tempatan pun ramai yang membeli produk kita. Jadi dari segi pasaran amat menggalakkan. Kita juga mengadakan kelas-kelas untuk mengajar ilmu ini. Kita tak nak menyimpan ilmu ni untuk kita saja. Kita menyediakan kelas-kelas untuk sesiapa yang berminat untuk belajar, minimum ialah 10 orang sebab kita tak nak satu kelas yang terlampau besar, maksimum 15 orang. Jadi selalunya kita meminta kumpulan yang nak berbelajar seni tanpa selit ni menyediakan sendiri kumpulan dia. Ibarat macam dia ada satu di pejabat, dia boleh jadi 10 orang, kita boleh datang ke pejabat dan kita boleh ajar dalam bentuk satu kos yang akan kita maklumkan kepada mereka. Baik. Itu perkhidmatan yang Encik tawarkan. Tapi untuk Encik sendiri dan Puan Latifah sendiri, bagaimana idea ataupun asal-usul boleh nak menghasilkan seni ini? Mungkin ada warisan daripada ibu bapa ataupun keluarga sendiri yang pernah menghasilkan seni tanpa lekat ini? Okey. Macam ni, dia sebenarnya seni ni memang ada di Jepun. Kami pernah pergi ke sana dalam 4 tahun lepas. Dan di sana dia sebagai hobi saja. So bila kita bawa balik, saya buat research on internet. Benda ni bukannya daripada Jepun, dia actually di Europe pun ada orang buat. Cuma cara yang dia buat dengan material yang dia guna tu different, lain. So bila kita bawa balik, kita simplify the process dan kita localize, kita pakai material kita sendiri, songket, batik, dan gambar-gambar yang kita buat itu tradisional, gambar-gambar yang berkenaan dengan Malaysia. Baik. Kalau untuk Encik sendiri, mungkin sekali lagi kepada orang yang ingin mendapatkan seni tanpa lekat ini dan juga perkhidmatan untuk belajar seni lekat ini, sekali lagi kita war-warkan kepada masyarakat Malaysia untuk seni yang cukup indah dan juga menarik ini. Ya, kita mengharapkanlah pada yang berminat di luar sana bolehlah menghubungi kami untuk belajar ilmu seni tanpa selit ni, sebab seni tanpa selit ni boleh menjadi satu hobi yang menarik dan ia boleh juga menjana pendapatan sampingan sekiranya yang berminat, memandangkan keadaan ekonomi pun tidak berbaik. Jadi kita bolehlah memulakan seni ni sebab kadang-kadang kat rumah kita pun ada kain-kain yang dah tak pakai, dan boleh memulakan dengan itu dengan kos yang amat rendah. Betul. Jadi kita menggalakkanlah kepada sesiapa yang berminat, bolehlah hubungi kami, dan selalunya kita minta mereka ni menyediakan kumpulan lah. Kita tak ada sediakan tempat untuk diorang datang. Kita akan pergi ke sana. Ya, kita akan bawa apa-apa peralatan yang berkaitan. Baik. Apapun kalau anda ingin belajar, sebab proses pembuatannya juga mudah, kosnya pun tidak banyak, tapi hasilnya cukup wow. Anda boleh lihat sendiri di hadapan saya ini. Anda boleh layari Instagram Queens LS Craft ataupun Facebook Queen LS Craft dan email queenlscraft@gmail.com. Selamat